A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton Malam Mistik Profile daripada seluruh Nusantara. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam ruangan kisah seram Malam Mistik Profile. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan sebuah kisah yang datangnya daripada karya Ida Anwar. Ida Anwar ni adalah seorang penulis lama, seorang novelis yang telah menghasilkan beberapa buah novel. Boleh dikatakan lebih daripada 10 buah novel beliau telah menghasilkan. Jadi dia ni boleh dikatakan otai lah. Jadi cerita pada malam ini bertajuk Aina. Siapakah Aina? Dan ini adalah cerita berdasarkan dari kisah yang benar. Sekiranya anda sudah bersedia, ayo rasa sentuhan. Nurul memerhatikan langkah Aina yang nampak lesu. Mungkin keletihan seharian bermain di pantai atau mengantuk kerana mereka pulang dari Port Dickson agak lewat. Dia tidak menegur Aina. Biarlah anak gadisnya itu berehat seketika. Lagipun hari ini memang hari Aina bercuti. Along dah makan? Nurul bertanya pula pada anak lelakinya yang masih leka bermain game. Dah ibu, Aina dah masak tadi. Special hari ini Aina masak, jawab Along tanpa menoleh kepada ibunya. Dia masih tekun menghadap PC. Aina masak special? Apa yang specialnya? Ibu tengok atas meja kosong aja. Memang tadi ketika dia membuka tudung saji, tak ada apa pun yang terhidang. Dah habislah tu. Tapi macam banyak aja dia masak. Nurul diam. Masak banyak tapi tak ada apa pun tinggal sisa. Malam tu hanya mereka bertiga di rumah. Suami dan 3 anak yang lain balik ke kampung mereka di Tanjung Karang. Nurul memeriksa rumah sebelum masuk tidur. Kucing sudah siap masuk ke dalam sangkar. Along juga sudah lesap ke dalam bilik dan biliknya sudah pun gelap gelita. Hanya bilik Aina masih bercahaya. Dia melihatnya daripada bawah pintu yang tidak rapat ke lantai. Perlahan-lahan, Nurul mengatur langkah menuju ke arah dapur. Niat hatinya nak membancu Milo panas, memandangkan dia tidak boleh melelapkan mata. Cuaca panas berbahang di siang hari terasa hingga ke malam. Ketika mahu memetik suis lampu di dinding, dia terpandang kelibat seorang kanak-kanak berlari daripada arah dapur basah dan menghilang di pintu stor di dalam cahaya suram limpahan lampu jalan. Cepat-cepat, Nurul memetik suis lampu dapur yang gelap bertukar menjadi terang. Aku salah pandang ke? Nurul antara yakin dan tidak, matanya melihat kelibat kanak-kanak berlari. Bulu romanya tiba-tiba merinding. Tak jadi Nurul nak membantu Milo. Dia menutup suis lampu dan mahu kembali ke biliknya. Ketika tu kelihatan bilik Aina sedikit renggang. Jadi terdetik pula di hati nak singgah ke dalam bilik anak daranya tu. Langkah Nurul terhenti di luar bilik. Dia mendengar Aina seolah-olah sedang berbual dengan seseorang. Perbualan dia macam ni. Kakak dah cakap, duduk dalam bilik, jangan keluar ke mana-mana. Aina memarahi siapa? Bukannya ada sesiapa dalam bilik Aina. Bercakap dengan Wani melalui panggilan telefon lagilah mustahil. Aina tidak membahasakan dirinya kakak dengan Wani. Nanti apa kakak nak jawab dengan ibu jika ibu nampak? Nurul memasang telinganya. Ibu nampak
Matilah kakak nak menjawab dengan ibu. Kakak dah cakap, adik kalau duduk sini, adik tak boleh kacau orang lain. Tak boleh tunjuk dekat orang lain. Nanti orang lain buat apa-apa dekat adik. Marah si Aina. Nurul semakin pelik. Adik? Anak siapa si Aina bawa balik ni? Nurul mengetuk pintu bilik Aina. Tak lama kemudian, wajah Aina terjonggol di depan pintu dengan senyuman lebarnya. Aina bercakap dengan siapa? Soal Nurul. Dia cuba meninjau ke arah bilik Aina. Kosong. Tak ada sesiapa pun. Mana ada Aina bercakap dengan sesiapa? Aina menafikan yang dia sedang bercakap dengan seseorang. Wajah lesunya nampak tenang saja. Ibu dengar tadi. Nurul merenung wajah Aina berharap Aina berterus terang. Tak adalah. Ibu salah dengar tu. Okey dah. Aina nak tidur. Good night ibu. Aina terus masuk ke dalam bilik dan menutup pintu biliknya. Pelik betul kelakuan Aina ni. Esoknya, Aina ke tempat kerja seperti biasa. Nurul sendiri yang menghantar Aina ke tempat kerja sebelum dia sendiri ke tempat kerjanya. Along berada di rumah sementara menanti ayah dan adik-adiknya pulang ke rumah. Suaminya sudah berjanji untuk pulang hari ini. Petangnya, ketika sudah pulang ke rumah, Dania tiba-tiba mengadu perihal koleksi anak patungnya berselerak di dalam bilik. Bukan itu saja, Angah pula mengadu koleksi Hot Wheel-nya berterabur di atas katil. Siapa berani usir Hot Wheel Angah? Siapa yang jahat sangat selerakan anak patung ni? Pening kepala Nurul mendengar anaknya saling bertingkah. Kebetulan Aina pulang daripada kerja. Dania terus saja menuduh. Begitu juga Angah. Aina buat dengki kat kami tuduh Angah. Aina tak buat lah. Kalau bukan Kak Aina, siapa lagi? Kami semua ikut ayah, tuduh Dania. Mereka bergaduh sesama mereka, sehingga Aina merajuk dengan tuduhan adik dan abangnya. Nurul hanya mampu memandang Aina. Lewat malam, Nurul mahu ke dapur mengisi air masak di dalam botol untuk dibawa ke biliknya. Kakak dah cakap, adik jangan cari pasal. Duduk dalam bilik ni diam-diam. Nurul dengar suara Aina marah-marah. Adik nak balik, tapi jauh. Macam mana nak hantar balik? Itulah, masa ikut adik tak fikir pun akan berjauhan dengan mak ayah. Adik ingat senang ke nak hantar adik balik? Aina terus memarahi entah siapa-siapa. Nurul rasa tak tahan. Dia terus saja menolak pintu bilik Aina yang terbuka sedikit. Petang. Aina? Aina cakap dengan siapa? Wajah Aina pucat lesi. Dia memandang sesuatu di hadapan. Tetapi Nurul tidak melihat sesiapa pun. Aina bawa orang balik ke? Tanya Nurul. Perlahan-lahan Aina mengangguk. Ya Allah, Ustaz pesan dah, Aina jangan biar benda lain tu ikut Aina sesuka hati. Aina memang selalu tak sihat. Kesihatannya sering terganggu. Bukan kerana tubuh badannya tidak sihat, tapi Aina cepat benar didampingi sesuatu yang tidak mampu terlihat dengan mata kasar. Aina sakit yang misteri. Adik yang nak ikut Aina balik. Aina bawa lah, jawab Aina tanpa rasa bersalah. Serius lah, Aina bawa dia balik. Mana Aina jumpa? Nurul agak terkejut. Selalunya Aina tidak membawa apa-apa daripada luar rumah sehingga masuk ke dalam rumah mereka. Dekat pantai masa maghrib tu, jawab Aina. Aina minta maaf bu, sekarang adik nak balik rumah dia. Aina tahu tak rumah kita nak ke pantai tu bukan dekat. Ya Allah, dah satu kerja,
Nurul geleng kepala. Masalah betul lah Aina ni. Dia ingat KL dengan Port Dickson tu dekat ke? Kelip-kelip mata dah sampai. Kita kan nak tengok nenek. Kita hantarlah sekali. Ujuk Aina lagi. Nurul diam. Dia kemudian memberi amaran. Sementara tu Aina tolong cakap dengan adik Aina tu, jangan ganggu orang lain dalam rumah ni. Jangan takutkan ibu dengan adik atau Along dengan Angah. Faham? Nurul menjegil mata. Adik faham tak apa ibu cakap? Tanya Aina kepada sesuatu yang berada di sudut biliknya. Bulu roma Nurul merinding. Esoknya, selepas melawat nenek di Hospital Seremban, mereka terus ke Port Dickson menghantar adik Aina. Merungut jugalah mereka. Tahu ikut tapi tak tahu balik. Selepas mereka menghantar budak kecil tu, mereka singgah ke rumah aku. Make sure adik Aina tu tinggal betul-betul, slow aku. Adik tinggal lah dah cik ni dah. Ada mak ayah dia tadi. Aku lega. Hailah, siap ikut balik ni yang tak boleh nak tahan ni. Macam kebiasaan aku lah. Pantang teguh, mesti nak interframe sehari dua. Selayaknya tetamu. Aina je rajin layan adik dia tu. Kalau aku, memang tak lah. Ya, saudara, itulah dia kisah kisah Aina. Kisah Aina ni dia senang didampingi oleh benda-benda gaib ni. Jadi itulah kisah yang ditulis oleh novelis Ida Anwar. Terima kasih Ida Anwar kerana telah memberi keizinan kepada Brofai untuk kongsikan kisah anda ini. Terima kasih kepada semua para penonton yang menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe, tekan butang loceng, komen dan share itu adalah gratis. Kita jumpa lagi dengan kisah-kisah yang lain. Peace. No war.